Pasal bab furu'i ni dia sebut di dalam kitab ni pun menyambil. Bab furu'i atau apa kita akan bicara nanti, insya-Allah dia akan huraikan sikit. Yang tu dalam istilahnya perjalanan Islam. Bab usuli ni nama dia perjalanan iman. Dan perjalanan Islam pun yang atas kita nak bicara ni, bab furu'i ni, Islam atas kaedah lafaz dan asyhadu, sembahyang fardu, puasa, zakat, haji. Adapun nak asyhadu pada Allah Taala dengan yakin di hati Allah Taala tu, dia adalah fardu ain usuli. Itu yang CP mula-mula belajar nak kena faham usuli furu'i. Kadang-kadang kita mengaji macam PhD lah. Mengaji hadis tafsir, hadis Bukhari, Muslim. Rupanya yang ni berperak, tak biasa dengar. PhD menatap apa gitu. Kononnya belajar PhD tapi ahli batal tak kenal. Buh pi tu. Syekh kiraat tapi huruf mat pun tak tahu. Macam tu kot bahasa sampelnya kan. Ini belajar tafsir hadis. Baca tafsir dah khatam sekali 30 juzuk. Terjemah Al-Quran. Mengaji cara harfiah, word by word. Tutik. Rupanya usuli furu'i pun tak biasa dengar. Astagfirullahaladzim. Islam iman nak tahu. Mana zahir, mana yang patuh taat raga aja, bukan taat jiwa. Yang ilmu kejiwaan ni, bab jiwa ni, bab qalbi ni, nak hidupkan batin ni, bab iman ni, tak pernah belajar pun. Bahkan di bid'ahkannya, Nabi tak pernah ajar bab ni. Jangan buat main. Ada puak-puak macam tu. Tambah pula ada yang geng-geng yang puak-puak bengap ni. Dia kata apa? Ni ayat acak. Kita ngaji bab ilmu asrar, ilmu tauhid, ilmu nak memulihkan hati sanubari kita ni, ada perasan kan Allah Taala ni. Dia kata macam ayat acak. Dia kata tu adalah Mamak Penang seorang tu. Dia orang panggil ustaz ayat acak. Tu geng-geng Pak Wahab tu. Dia kata saya sebut gitu pada anak. Hati-hatilah. Masa zaman lah ni, atas kita duk sebut ni, kita ni pun memang dalam suasana fitnah. Ni fitnah-fitnah yang ada keliling kita lah. Yang tu yang kita tengok bab fitnah-fitnah macam ni pun, kita pun memang tak terlari daripada fitnah-fitnah tu. Kita pun kadang kita tengok macam satu sudut dah terlepas, tapi kita pun masih terikut dengan fitnah-fitnah tu. Astagfirullah. Tu yang banyaklah kita kena muhasabah diri, duduk dalam majlis orang yang baik-baik ni. Dengan itu kita akan rasa insaf, rasa sedar, nak muhasabah diri. Dan siapa yang boleh muhasabah sebelum hari penghisapan tu, itulah orang yang berjaya. Pernah Allahumma salli wa sallim ala isyarat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang siapa betul-betul buat muhasabah atas muka bumi ini, mereka ni fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah Taala akan mudahkan hari orang makhluk lain semua kena hisap, Allah Taala akan mudahkan hari penghisapan juga. Mudahnya mudah sungguh. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita daripada kumpulan tu. Amin. Ya Rabbal. Jadi fardu ain ni dipanggil wajib fardu ain furu'i. Tarikh macam ni. Barang yang diberi pahala pada mengerjanya dan diseksa sekadar dosanya. Bahasa yang diterjemah selalu kita sebut, buat dapat pahala, tinggalkan dia berdosa. Inilah wajib yang kita selalu dengar. Wajib yang kita selalu belajar, yang kita pun belajar bab ni kita sebut fardu ain. Kita rasa inilah fardu ain yang paling besar yang kita belajar semua hidup. Sedangkan yang ni nama dia furu'i. Maksudnya belajar bab sembahyang, belajar macam mana nak bersuci, bab kenal air, bab wudu, puasa, zakat, haji, sekali lalu sebut gitu. Kita rasa inilah fardu ain yang paling besar kali. Sedangkan yang tu nama dia fardu ain furu'i, pasal dia amal praktikal zahir. Amal fardu ain usuli batin, bab tauhid tak nak belajar. Bayangkan. Yang ni yang kalau kita perasan something wrong kat kita ni. Kita ni tak pernah belajar ni. Itu yang muhasabah ni. Kena belajar ni macam ni.
Tak dapat tidak ni kena mengadap ni, kena berguru ni. Kan? Sama ada online ke apa ke, carilah jalan mana yang munasabah zaman lah ni. Tambah ada halangan kita nak ke masjid, nak buat majlis ilmu, carilah jalan-jalan yang ada sekarang ni. Cuma jangan silap pergi pilih jalan, pasal terbentang depan kita tu macam-macam jalan, macam-macam rintangan ada. Silap aja ambil jalan, sesat. Alhamdulillah. Jadi asal nak sebut, kalau kita ada kesedaran tu, ambil elok-elok, mengaji elok-elok, belajar elok-elok. Dan memang kita kena ada satu perasaan lah bersama, perasaan takut gerun dengan fitnah-fitnah yang ada zaman ni lah kan. Saya tak sebut orang lain, saya sendiri pun kata kita sabit duduk kelompok orang baik-baik, keliling kita orang nak taat. Kalau kita duduk dalam kelompok orang-orang ahli maksiat ni, tak tahulah macam nak kopel kita. Kalau kita duduk dalam kelompok orang nak jaga jemaah, orang masih nak jaga mengaji, masih istilahnya taat, baca Quran, hafal Quran, duk ada zikir, ada selawat, kita tengok orang ni duk taat, orang ni duk muzakarah, orang ni duk mentelaah, orang ni duk ngapai. Alhamdulillah, suasana tu menghidupkan jiwa kita. Tapi kalau kita duduk dalam suasana di sebaliknya, ini menghadap handset, yang ni duk gelak ketawa, yang ni tak sembahyang, yang ni minum arak, yang ni berjudi, yang ni duk chatting, yang ni bawa balik jantan, pening kita, pening. Yang ni TikTok bunuh diri, yang ni duk menyanyi, na'udzubillah. Mudah-mudahan taklah pelihara kita. Pasal suasana macam tu dia akan menggagalkan kita dan kita akan terpengaruh dengan suasana tu. Kalau kita duduk tempat-tempat yang macam ni, orang ni tak tengok TV, orang ni tak pegang handset, katalah gitu. Orang ni duk pegang kitab, yang ni duk selawat. Kita pun terpegang juga kitab, nak selawat, nak baca Quran. Habis-habis dah pun pegang gendang. Boleh selawat lah kan, Maulaya sol tepuk jadilah. Tak ada lah jeng tu ni dah yang duk jeng tu jeng tu wah pergi bunyi gitu sikit kan. Allah. Jadi tarif furu'i ni buat dapat pahala, tinggalkan dia berdosa. Inilah fardu ain yang kita selalu dengar ni. Sekali lagi, contoh seperti sembahyang fardu, jelas benda tu. Tapi kalau bab mengucap kalimah syahadah, dia bukan buat dapat pahala tinggal berdosa, kan? Buat dapat pahala, tinggalkan dia masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Itu nisbah kafir yang sampai surah Islam. Ada bab kita belajar dulu. Begitu juga nisbah macam mana orang Islam yang dah Islam walaupun dah Islam, tapi dia hati sanubari tak hidup ke Allah Ta'ala, buat dapat pahala, dia tak pernah belajar macam mana nak jaga iman dia. Yang ada ancaman dalam hadis, ada peringatan akhir zaman ni, kita hidup ni ada suasana nanti macam mana, pagi beriman, petang kafir, petang beriman, pagi kafir. Maksudnya kebolehan untuk jadi kufur ni, baik kufur zahir, baik kufur batin ni, maksudnya senang sangat, mudah sangat. Jadi keadaan macam ni membimbangkan kita sepatutnya. Yang ni benda besar kena belajar. Yang ni buat dia dapat pahala, tinggalkan dia kafir. Jadi kita punya pelajaran untuk dapat tarbiyah daripada guru macam mana nak jaga iman ni, yang ni besar. Belajar empat sembahyang tak susah mana. Belajar rukun 13 tu pandai. Bahkan banyak benda yang kita pandai dalam sembahyang pun bukan belajar bersungguh-sungguh pun. Menyambil tengok orang belajar, tengok orang buat je, kita belajar gitu je. Ada yang tak pernah belajar secara formal pun macam mana nak solat. Tapi bab tauhid, ada orang tak pernah belajar langsung. Bayar tak? Bahkan dimomok-momokkan pelajaran-pelajaran tauhid macam kita duk belajar, yang akan belajar ni sifat 20 apa. Sedangkan itu yang telah ittifaq ulama, sepakat, dalil akal dan nakal mengatakan yang ni sepatutnya tak dapat tidak, adalah benda usuli yang wajib i'tiqad ke Allah Ta'ala tanpa ada khilaf. Semua adalah ayat-ayat muhkam, sifat-sifat yang muhkamat, yang tak ada khilaf di kalangan para ulama. Dia adalah pendapat yang paling kuat di seluruh ulama, bahkan menafikan daripada sifat yang kita insya-Allah akan belajar. Dan sedia masyhur maklum yang kita duduk belajar sifat atas nama sifat 20 tu, kebanyakan daripada sifat tersebut engkar walaupun satu, murtad terus. Tapi ada orang tak pernah belajar pun bab tu. Belajar bukan sekadar ilmu pengetahuan,
Tapi macam mana nak boleh sampai datang ada perasaan, itu satu hal. Jadi banyak proses kita tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah kita. Yang tu nantilah ke depan. Setelah lalu nanti hukum bahagian wajib furu'i ni, dia akan masuk bab hukum akal apa, dia kenal dengan kita sikit metodologi berfikir pada pembahagian dia. Pasal hukum akal ni adalah alat yang kita akan pakai untuk mempelajari bab-bab ketuhanan nanti, yang semua pula telah disaring dengan semua Al-Quran dan hadis, mantapkan dia dengan dalil akal pula. Jadi dia ada nas naqli dan ada nas akli. Ada bab kita sampai nanti insya-Allah. Mudah-mudahan dia bertemu dengan kita, dibereskan kita pengajian tu. Yang tu pun kena belajar dengan ilmu yaqin, dan belajar sampai, dan ada amal yang kena buat, ada latih tubi kena buat sampai ainul yaqin. Tu satu hal kena peringkat belajar pula bab tu. Baik. Jadi contoh dia beri fardu ain ni sembahyang lah. Puasa Ramadan. Lagi apa? Fitrah. Lagi haji sekali semua hidup. Jadi makin ke belakang tu makin sedikit lah dia punya amal kan. Yang memang kekerapan yang ada pun kat kita, yang banyak kita perasankan wajib fardu ain ni sembahyang fardu 5 waktu je lah. Tu pun apa? Muakkad istilahnya apa dia? Dia certain time saja, 5 times saja. Antara sembahyang tu macam mana? Tu yang kalau kita belajar tauhid, antara sembahyang tu apa? Between the salawat and all the salat that Allah Ta'ala wajib atas kita ni. Macam mana keadaan kita sebagai orang Muslim, mukmin, muttaqin macam mana? Apa hal yang sepatutnya ada kat kita antara selawat tu, antara sembahyang ni? Gerik isyak, subuh. Isyak ke subuh macam mana? Tu satu hal. Macam mana supaya namanya takwa. Itu sebenarnya fardu ain apa tu? Tu fardu ain usuli. Walaupun tak buat takwa secara khas, tapi batin mesti takwa. Batin mesti tauhid dengan Allah Ta'ala. Walaupun tak buat ibadat khas, sembahyang sunat, zikir yang sunat di mulut tu, tak buat tu, tapi batin ni iman dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, sedar dengan Allah Ta'ala. Tu fardu ain wajib usuli. Yang tu bukan yang pertama, bukan yang kedua. Sorry. Yang tu bukan yang kedua tu. Yang tu yang pertama. Usuli. Tu. Nisbah belajar dia jumpa depan lah panjang umur insya-Allah. Nisbah takrif apa kita dah lalu dah pelajaran tu. Baik. Jadi dia bagi contoh sembahyang, puasa, fitrah, haji. Mengucap kalimah syahadah lama dah. Kita tak mengucap pun untuk masuk Islam. Itu yang kita rasa kita dah beres sebab mengucap tu. Yang itulah antara sebab-sebab yang menggagalkan kita. Pasal kita ada satu persepsi, apa dia? Aku dah Islam lama dah. Aku dah tahu dah bab-bab ketuhanan ni. Tuhan aku Allah, Nabi aku Nabi Muhammad. Kita dah rasa kita dah capai satu kedudukan dalam la ilaha illallah tu. Sedangkan bila belajar balik, rupanya silap zero. Na'udzubillah. InsyaAllah belajar nanti kita jumpa. Mudah-mudahan mudahkan kita. Kalau tak belajar terperinci satu persatu pun, dia ada dah sebenarnya common knowledge kat kita. Cuma bila kita tak beralus, bila kita tak mantapkan dia, kita punya fahaman pada Allah Ta'ala ni dia tak kuat. Istilahnya dia bukan yakin. Atau istilah ulama tauhid dia sebut yang ni semua waham aja dengan Allah Ta'ala. Kita hanya ada waham aja. Maksudnya apa? Hanya ada lintasan hati ya, lintasan hati ya. Bukan yakin seyakin-yakinnya pada Allah Ta'ala, tapi ada lintasan aja. Allah Tuhan kita. Itu ya. Tapi dalam bab lain, Masya Allah, na'udzubillah. Kita bukan lintasan, yakin seyakin-yakinnya, bahkan sentiasa itulah dalam hati. Yang ni yang hal kita yang kena perbaiki. Saya sebut termasuk saya sendiri lah. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala mudah kat kita semua. Jadi atas kita bicara wajib fardu ain yang furu'i ni, sembahyang, puasa dan lain-lain lah. Dan pula terbahagi pula wajib furu'i kepada dua bahagi. Masih pecah lagi. Apa dia? Pertamanya dipanggil wajib fardu ain zati, seperti sembahyang fardu maktubah.
istilah zati itu maksudnya diri perkara itu sendiri adalah fardu. Diri perkara, fardu tu adalah zat ataupun diri lah tu bahasanya, tu panggil zati tu. Diri perkara wajib tu sendiri adalah memang fardu setiap individu. Tu dia panggil wajib fardu ain zati. Jadi kena mengaji macam ni, kena ambil istilah sikit lah. Macam sembahyang fardu, apa maksudnya? Memang sembahyang fardu 5 waktu ni, diri sembahyang tu sendiri fardu. Jadi itu bahagian pertama. Yang keduanya dipanggil wajib aridi. Aridi ataupun kalau tak ada alif ada ain tu dipanggil aradi. Wajib fardu ain furu'i tapi yang aridi. Masuk arid ni apa dia? Yang mendatang. Maksudnya asal dia bukan wajib, tapi ada certain time, ada waktu-waktu yang tertentu, ada keadaan-keadaan tertentu, fenomena tertentu dia jadi wajib. Nak tahu perkara ni ada ilmu lain pula lah. Nisbah kena belajar kan. Tapi nak kata ada ke? Ada. Maksudnya dia ada benda yang jadi wajib yang mendatang, yang asalnya dia tak wajib tapi jadi wajib. Dan benda yang boleh jadi wajib tu kadang ada benda sunat jadi wajib. Kadang ada benda harus jadi wajib. Ada benda makruh jadi wajib. Kadang ada benda haram pun jadi wajib. Benda haram boleh jadi wajib. Sengaja tukar benda yang halal jadi haram, haram jadi halal, kita dah belajar lepas. Tapi ada keadaan tertentu, benda yang haram, asalnya haram dari segi hukum, untuk kita ambil dia dengan sengaja, tapi dalam keadaan yang suntuk, ada ketika dari segi hukum syarak wajib kita ambil di atas sebab-sebab dan kondisi keadaan yang tertentu. Ada sikon yang tertentu. Sikon. Apa dia sikon ni? Situation and condition. Situasi dan kondisi. Short form lah, sikon. Contoh tengok. Tapi contoh untuk guru ni, dia perli ni kan. Dalam dia perli, dia nak mengajar kita sesuatu. Apa dia? Kita tak biasa dengar, pelik sikit contoh dia. Apa dia wajib aridi ni? Maksudnya wajib aridi ni sekali lagi sebut. Apa dia? Dia asalnya bukan perkara wajib, tapi ada waktu tertentu jadi wajib. Ada ketikanya sunat jadi wajib. Ada ketikanya yang harus jadi wajib. Ada ketikanya yang makruh jadi wajib. Dia nak bagi contoh ni, bukan benda sunat, bukan benda harus, bukan benda makruh, tapi benda haram jadi wajib. Contoh, wajib isap rokok. Kita duk biasa dengar haram isap rokok. Amaran daripada kerajaan Malaysia apa? Merokok membahayakan kesihatan. Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia 1995 ke rasa tak silap. 1995 dah fatwa. Tak tahu lah, kita pun tak peduli kerana fatwa-fatwa ni mohpi gitu. Di atas kajian dia gini. Apa dia? Merokok apa hukum? Buka nak fatwa Jakim. Apa hukum? Haram. Cuma kita pelik sikit. Merokok haram tapi boleh jual. Tu pelik sikit. Vaksin harus tapi tak masuk masjid kena vaksin 2 dos. Pula. Tu kita pelik sikit. Tu pelik sikit. Yang ni yang kata panggil fitnah ni. Sepatutnya dah rokok tu haram, jual rokok haram jadah. Macam tu lah. Bobi bahasa gitu kan. Saja kita ni yang kata nak kena cerdik. Misuk keliling. Baru kita tak jadi lembu cucuk hidung. Baik. Wajib isap rokok. Nanti baca lagi habis. Kat siapa ni? Wajib isap rokok atas. Wajib atas ni, wajib fardu ni, wajib syar'i ni. Wajib atas, kita jumpa dah kaedah-kaedah dia sebut lepas. Wajib isap rokok atas orang yang jadi mudarat pada meninggalkannya. Apa? Isap rokok. Siapa tak isap rokok, mudarat. Tera mana mudarat isap rokok ni? Kita tak biasa jumpa, kita tak tahu. Saya pernah mengajar kan bab-bab macam ni, dan saya siap berlakon lagi. Sikit lah nak sebut pengalaman mengaji, mengajar. Ada yang dalam YouTube, Facebook apa, ada orang komen, dia kata ustaz ni mengada-ngada pula, ada pula buat macam tu. Mana ada orang tak merokok sampai tera macam tu.
Engkau tak pernah jumpa. Macam mana contoh yang jadi mudarat kalau tak isap rokok? Ya? Orang tak isap rokok ni ada yang sampai ketagih gilanya, tak isap rokok jadi macam mana? Lebih daripada orang asma. Orang asma tu tak bernafas kan. Tu asma. Ni tak merokok. Duk puh. Rokok pun habis, duit pun tak ada. PKP pula tu. Nak beli rokok tak boleh. Buat surat nak beli rokok pun tak ada kebenaran. Tak bagus. Sampai anak mau tengok, abah pasal apa ni? Bapak dia lah contoh kan. Mak dia motor tak dapat rokok lah tu. Loh, sampai macam tu tak dapat rokok. Pergi rumah jiran, minta kat palung tu. Minta rokok daun pun jadi lah. Minta bagi. Apa? Tak. Bawa balik rokok tu, dapat tu. Hisap bukan main-main tu. Hisap 3 kali, 2-3 kali. Dengar bunyi. Alhamdulillah. Saya siap berlakon ni. Berlakon ni senang faham. Andai kata tak dapat macam mana? Mati. Apa hukum isap rokok masa tu? Kenapa lah wajib? Wajib pasal nak pelihara nyawa. Dia seolah-olah macam lapar sangat dah. Tak larat lah. Yang ada kat kita makanan apa? Babi dalam tin. Contoh lah kan. Main mana tak tahulah. Contoh ya. Nak buka pun tak larat. Mujurlah senang. Betul? Tu pun tak terbuka lagi. Pasal dah tak agut sangat ni. Boleh hirup kuah dia pun lah. Apa dia? Ni apa? Pork curry. Pork nak tahu apa? Itulah bar pendek tu lah. Dia tu. Saya bagi contoh je kan, yang boleh buat pula kan. Tak boleh nak buka pasal tak larat ni. Barulah baru ada tenaga nak buka tu, makan babi tu. Makan pun macam mana? Pasal apa? Terpaksa makan. Bukan gila je nak makan, pasal terpaksa makan. Apa hukum? Wajib. Pasal nak pelihara nyawa. Inilah dipanggil darurat. Soal kita ni darurat ke? Memang dalam darurat sampai bulan 8 yang tak tahu. Darurat macam tu ke? Nama je darurat. Itu bukan darurat. Darurat betul-betul macam ni. Jangan tak ambil vaksin mampu. Darurat. Yang duk tengok ambil vaksin mampu. Itu mudarat. Betul tak betul? Semak. Bahkan berapa dah ratus-ratus ribu. Angka pun saya tak tengok yang terkini, tapi yang itu tengok dah 500,000 lebih. Yang kena jangkitan ada 600,000 lebih. Yang dah kena jangkitan 600,000 lebih, 500,000 lebih tu kebanyakannya sembuh tanpa apa buat ubat. Jadi apa maksudnya? Maksudnya bukan perlu vaksin untuk bagi sembuh. Bahkan ada yang memang budak-budak, kanak-kanak memang peratusan dia sangat kecil. Bahkan boleh dikatakan di Malaysia tak ada kes, boleh bahasa gitu. Pasal ada tu terlalu kecil. Tak ada kes daripada kanak-kanak yang mati sebab vaksin. Sebab COVID. Bukan saya keluarkan statistik tu. Kementerian Kesihatan yang keluarkan. Jadi maksudnya kanak-kanak apa perlunya vaksin macam apa? Jangkitan pun tak kena. Jadi
larangan tak bagi pergi masjid bawah-bawah 15 ni muskil sikit. Muskil sikit. Patutnya ada apa-apa patutnya. Pasal ada benda-benda yang tu yang saya kata kena cerdik sikit apa tu sikit lah saya sebut tu pasal tak dapat tidak ada terbuku di hati dia muntah keluar. Esok kalau sembahyang Jumaat ni duduk 12 orang tu. Memang tu 12 kita apa? 30. 12 lagi ya. 12 ni. Dalam surat yang dibagi itu dikata kalau orang yang bukan EJK masjid Pergi haram. Berdosa. Sah semayang tapi berdosa. Saya pun memang ada orang tanya buat tu. Pasal saya pergi juga. Ya. Buat tu pula asal betul pergi. Pasal pergi sana EJK-nya ada seorang atau dua orang. Yang lain tak JK. EJK lain tak mari. Kalau kita tak pergi Tak cukup 12. kita tak cukup 12. Sikit kena. Tetapi kalau kita pergi Kita berdosa. Kalau buat sembahyang sah tapi berdosa, haram. Oh, yang tu betul. Memang saya semalam kemarin 2 hari sudah. Memang orang daripada Pangkor tanya saya. Geng-geng kami pondok lah, ustaz macam mana ni? Kata dia, ustaz tak tahu ke? Saya bukan peduli sangat edaran-edaran majlis agama, saya tak tahu dah, memang banyak yang pening. Saya sebut bahasa mudah gitu lah kan. Tak apa, nanti saya send dengan ustaz. Pasal apa? Anak ni, pasal saya pergi itu hari apa? 2 hari sudah. Pasal yang baru ni kata dia, memanglah EJK masjid bukan semua datang. Ustaz takkan tak tahu. Kawan membahasa tajam. Ustaz kan tak tahu EJK masjid bukan semua pergi masjid. Betul dia cakap, memang betul pun. Kedai perusi tak pergi. Sorry ya bahasa tu. Dan orang lain tak dibenarkan pergi masjid, melainkan EJK saja. Untuk buat jemaat pun 12 orang mesti terdiri daripada EJK. Siapa yang bukan EJK, yang kalau tak dipanggil untuk menggantikan EJK pula uzur syar'i, haram pergi masjid, bahkan berdosa besar. Pasal apa? Melanggar peraturan ulil amri. Wow. Cerita macam mana ni ustaz? Saya kata saya dah lama dah khabar benda-benda macam ni, pening. Dia kata itulah. Saya ingat saya seorang je. Budak yang tanya saya tu pun bukan budak-budak tutup guru apa pun. Tutup guru dia tak tanya saya lah kan. Budak biasa je, budak-budak main-main dia kat pondok. Tapi dia kata anak pun muskil lah. Dia pun main cakap anak-anak agak. Dah duduk pondok main setiap anak-anak. Anak pun muskil lah ustaz. Tapi kita nak pergi pun tak boleh kata dia. Padahal bukan ada siapa pun di masjid tu. Nak kira pun ada 7 orang, 8 orang. Memang betul kan. Saya balik pergi pun ni sembahyang Jumaat. Memang kita bukan EJK pun kan. 6 orang. Ada balik saya pergi sembahyang tu, sembahyang maghrib dekat Masjid Nur Salam. Maghrib ke singgah tu kan. Asar balik. Asar singgah. 6 orang. 6 orang. Ingatkan kod lah 12 kan. Saya nak cerita apa ni? Macam mana lagi situ? Darurat ke kita ni? Ada. Siapa yang bila pergi sembahyang jemaah, pergi-pergi apa? Ada? Mana ada? Tambah pula muskil, dijadikan masjid pula tempat untuk orang ambil vaksin. Sembahyang jemaah 12 orang je, tutup pintu, tutup pagar. Tapi untuk vaksin buka seluas-luasnya. Siap beratur lagi, siap susun kursi, meja lagi. Yang tak tutup aurat pun ada. Orang kafir pun ada. Lepas tu orang perempuan main haid pun masuk dalam masjid juga. Inna deh. Keluar arahan pula daripada institusi yang tertentu yang nama agama ni. Allah. Serabut lah tengok. Tuan-tuan tak tahu, saya tak tahu berserabut tak serabut. Tapi kita ni tengok. Astagfirullah. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita mudarat. Mudarat dah kita. Tapi yang diwar-warkan apa? Mudarat. Nampak macam gila punya. Tapi duk pergi pun dapat surat apa kan. Tengok polis pun. Haji jalan. Saya pergi baru ni buat anak lah ada masalah. Kena buat rawatan mata apa sikit. Mata dia ada belah kiri tu dia tak center sikit. Dia lari sikit. Yang ni dah tengok sini, yang ni dah tengok sini. Dia takat ni, dia tak ada pi lah. Nak kena betul sikit lah dia punya macam tu. Ada teknik, adalah kena buat rawatan tu lah. Apa dia panggil lah? Terapi mata apa macam mana. Guna 4 kanta tu tukar. Apa?
kena buat latihan apa. Apa saya nak sebut? Darurat apa? Kalau darurat ni kau tanya sebiji-sebiji. Tak ada. Haji jalan. Hari tu tanya juga. Ni apa? Jalan. Ada tempat saya pergi tu, langsung siap bungkus buah tepi. Tak ada apa tanda berhenti lah. Masa pergi tu bila balik kemah pun habis. Padahal belum habis lagi. Habis 28 esok tu. Jadi maksudnya apa? Mana daruratnya? Sikitlah isu macam tu kan. Saya nak sebut isu darurat ni pasal bila darurat ni dia tubihul mahzurat. Barulah nanti kalau kata ada benda babi tu terpaksa kena suntik masuk. Babi ni betul-betul babi ya. Kena makan babi. Wajib makan babi ya. Tapi tak wajib pun. Bahkan tak kena gaya haram makan babi tu. Pasal apa? Bukan ada darurat pun. Asal dia hukum kata harus. Bahkan kalau semak-semak tak kena gaya jadi haram. Pula tu bukan darurat, ambil jadi haram je dah. Sikit saya sebut kawaid kan? Saya sebut kaedah. Tapi apa yang ada nama hukum dia kata harus. Habis-habis bunyi tak dibenarkan masuk masjid melainkan siapa dah siap 2 dos. Yang dah buat temu janji pun belum dapat lagi. Itu siapa yang nak pergi masjid? Siapa yang dah 2 dos? Angkat tangan. Cik Dolah baru kena ya. Siap pergi Kuala Hulu pasal sini dah habis. Kena pergi Kuala Hulu naik bas. Dia pun kata saya pergi tempat ustaz. Dia pergi pula. Oi jauh rupanya Kuala Hulu. Baru tahu. Saya melawak lagi tu. Sorry. Apa nak cerita ni? Saya nak cerita darurat. Jadi isap rokok apa kau? Wajib. Nanti baca jangan berhenti dekat tu Apabila dalam keadaan darurat. Bila tak isap rokok mati. Tak isap rokok mampu. Tengok contoh saya bagi. Seperti bandingan isap rokok tu apa dia? Seperti wajib makan daging babi. Dia bagi contoh pun babi sana. Bila atas orang yang mutarri, itu bahasa Arabnya mutarri. Isyarat Quran famanit turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Famanit turra, famanit siapa yang dalam keadaan mudarat. Maksudnya siapa yang dalam darurat tu. Famanit turra, darurat pun ghaira baghin wala 'adin, bukan saja melampau nak pergi buat benda haram. Bukan pula sengaja nak buat benda haram tapi terpaksa. Terpaksa hadap juga makan babi. Terpaksa makan babi, seronok ke makan babi? Kalau terpaksa makan babi tak boleh seronok makan babi. Terpaksa vaksin atas kata darurat, seronok ke vaksin? Jawab saya bagi soalan ni contoh kan. Okey. Yang ni apa? Jadi isap rokok ni serupa macam makan daging babi atau orang yang mutari, maksudnya orang yang dalam keadaan mudarat yang takut binasanya. Kalau dia tak makan, dia mapuh. Orang bunyi gitu sebenarnya. Tak makan, mati. Jadi wajib makan untuk pelihara nyawa. Inilah istilah pelihara nyawa. Macam apa? Tak ambil, mati. Betul ke tak ambil vaksin, mati. Saya nak sebut maklumat yang kita terima banyak-banyak awan. Apa dia? Memang orang yang keluar vaksin pun sendiri kata dia belum jamin siapa yang ambil memang selamat daripada kena jangkitan, memang boleh sembuh, memang tak payah pakai mask, boleh berrentas negeri, boleh pergi luar negeri. Mana ada? Bahkan macam mana? Macam orang biasa masih kena pakai mask, masih penjarakan sosial. Cuma Malaysia punya ayat dia ada bunyi memujuk sikit. Apa dia? Tetapi kalau kena jangkitan pun dia tak seteruk orang yang tak ambil vaksin. Dia ada ayat tu. Sedangkan kat luar tengok tak ada pun bunyi gitu. Tak ada. Saya reti juga orang putih. Pasal ada sahabat duk share cakap orang putih yang cakap pula bukan orang biasa-biasa, pakar-pakar cakap tu. Malaysia pun pakar agak tapi pakar dia semua WHO. Sikitlah bunyi gitu sikit kan. Cerita apa ni? Nak cerita mudarat tak mudarat tu. Mudarat tu. Pasal isyarat Quran famanit turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Jadi siapa dalam keadaan mudarat dengan sebab tu akan menyebabkan binasa diri dia kerana tak ambil binatang tu hak tu macam mana? Kalau isap rokok macam mana? Harus isap rokok, kalau nisbah babi boleh makan babi. Jadi faham dia apa? Isap rokok sama the same as makan babi.
Macam setuju. Tu kata Tok Guru ni dia pandai. Dia bagi contoh yang mengejutkan kita. Pula tu dia bagi banding isap rokok wajib macam makan babi. Jadi apa hukum isap rokok? Tak, orang tak faham haram. Apa hukum isap rokok? Macam makan babi. Melainkan dalam keadaan darurat. Siapa tak isap rokok tak boleh buat kerja. Gertah. Bahkan boleh bawa mati. Kalau tak boleh buat kerja, lepas tu makan nasi ke apa, ataupun yang kurang sikit daripada rokok ni, daun ketum ke, air ketum ke, bofi gitu kan contoh, ataupun minum Nescafe ke, minum kopi ke, hilang getah dah. Makan nasi ke, makan nasi mendi ke, hilang getah dah. Tak perlu lah hisap rokok, tak perlu lah hisap rokok. Jadi nak bagi contoh gitu, contoh yang dibuat bandingan tu jelas nak menunjukkan mana kedudukan rokok. Siap. Memang ada orang kaki rokok dengar ni dia bukan setuju. Ustaz ni pandai je. Tak, saya ambil misal yang dibuat oleh Tok Guru dan para ulama kita. Tok Guru kita dia cerdik macam ni. Ada benda dia tak sebut dengan jelas. Dia sebut dengan misal. Saya je tolong celupar mulut sebut macam tu kan. Dia sebut kata dia, isap rokok ni wajib bagi orang yang mudarat meninggalkan dia. Maksudnya tak isap rokok mapuh. Macam mana makan daging babi, atau orang yang mudarat tak makan babi mati. Siap. Itu contoh wajib aridi. Itu wajib aridi. Asalnya haram, tapi boleh jadi wajib. Pasal apa? Pasal ada sabab. Ada sabab. Ada istilah lain, sebab ada rukhsah yang menyebabkan hukum haram tu dia jadi harus makan. Bahkan jadi wajib makan kerana nak pelihara nyawa. Dengan syarat bukan berazam nak makan, dan makan pun kerana terpaksa. Dengar elok ayat tu. Satu kaedah kita, apa-apa yang asal haram kemudian terpaksa ambil, dia tak boleh ambil dengan rasa seronok dan gembira, tapi kena ada perasaan apa dia? Terseksa dan menderita. Bahkan dalam hati memang tak suka, tapi kerana ambil pasal apa? Dah terpaksa. Itu ayat dia. Mesti faham dari situ, barulah ada iman nama dia. Kalau macam ni, memang tahu babi ni haram, tapi perasaan ni dah lama dah apa dia, berkobar-kobar semangat nak makan babi. Tengok-tengok ada daging babi dalam tin dah memang lapar, itu saja rupanya simpan ration, simpan babi dalam tin dalam rumah. Habis makan yang halal, dia tengok ada babi dalam tin saja, spare siap. Siapa? Bila darurat boleh makan babi dalam tin. Sebelum beli babi kau beli sardin lah dulu babi. Sedang itu. Bahasa mudah itu. Ni boleh saja pergi beli babi, beli barang lain banyak lagi. Dia saja pergi beli babi untuk nanti bila dah tak ada makanan, nanti boleh makan babi. Okey ke tak okey macam tu? Boleh faham. Alhamdulillah. Bagus. Sama lah bab macam ni. Asalnya tak jadi perlu pun untuk buat benda tu. Tambah pula ada bunyi syubhah, kata dia halal, ada kata haram, ada kata campur babi, ada monyet lah apa-apa. Jadi istilahnya benda tu syubhah, meragukan. Satu ketika dia kata tak ada, satu ketika kata ada babi, satu ketika tak ada pula, satu kata murni pula. Kan pening macam tu kan. Kaedah syubhah-syubhah ni macam mana? Tak, mayari buka. Tinggalkan benda yang meragukan kau. Ilama lah jari buka. Pada benda yang tak meragukan. Jadi tak meragukan apa? Buang, tinggal. Baik, ambil apa-apa benda yang istilahnya menambahkan kuat imunisasi kita. Dan kalau cocok binatang tu pun bukan dia ubat, dia untuk bagi badan kita boleh kenal, dengan itu boleh membina imunisasi. Jadi besar dia adalah bina imunisasi, bukan pergi ambil binatang tu. Binatang tu apa eh? Faham lah saya sebut apa tu kan. Dia tak boleh ulang banyak-banyak tu, orang marah. Lama saya tak sebut benda-benda tu, sebut tak? Pasal dah sebut benda macam ni, pasal nak cerita yang tu, yang pasal kita belajar hukum, ulama kita dah sebut mana yang fardu ain zati, mana aridi kan. Bila tu asalnya kalau kata ada syubhah apa satu hal, bila tu jadi wajib tak wajib. Kalau benda haram pun boleh memang jadi mudarat ke atas kita. Memang istilahnya mudarat ke darurat ke lah ni. Yang tu lah. Yang tu yang kena ada kebolehan menilai, menghukum. Dengan tu kita boleh menilai. Jadi yang dia orang keluarkan hukum, kita terpaksa ikut pasal demo memerintah. Kita mana ada kuasa. Yang kita pun sekadar ikhbarul
hukmi. Cerita hukum aja. Saya sebut banyak kali dah tu. Kita baca ni macam kita cerita bab murtad apa tu. Kita bukan nak fatwa atas orang, tapi kita cerita ulama tutup guru, dia nak cerita supaya kita boleh menjauhkan dia. Saya tukang baca untuk ikhbarul hukmi. Orang yang ada kuasa, dia kena ikhbarul hukmi mal ilzam. Dia kena cerita apa yang betul, lepas tu dia kena buat dan laksana apa yang termaktub dalam hukum syariat. Lepas tu kewajipan kita, kalau hanya kita yang ada pengetahuan ni, ceritalah apa sepatutnya. Yang sepatutnya kena cerita dari siwa hakam, supaya kita tak tersesat daripada panduan-panduan macam mana yang ulama' dah maklum dan cerita dan khabar kat kita. Bermula tanda wajib syar'i itu dikatakan wajib atas. Ada hari itu kita jumpa dah sikit sebanyak. Seperti dikatakan wajib atas mukallaf ataupun wajib atas setiap mukallaf. Adapun tanda wajib akli itu dikatakan wajib bagi atau wajib pada dengan makna bagi. Kalau sebut wajib bagi dengan makna wajib pada. Kalau wajib pada pun dengan makna wajib bagi. Yang tu maksudnya wajib akli. Apa dia? Nanti jumpa kemudian lah. Yang tu dia nak sebut sikit format bahasa kitab lama, yang memang kitab lama ni mendasarkan kitab Arab. Kalau disebut wayajibu ala, wayajibu fi, kalau wayajibu ala, wajib syarak, dengan mana buat dapat pahala, tinggalkan dia berdosa. Kalau wayajibu lillahi ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala, dengan mana wajib pada, dia adalah wajib akli, dengan mana la yatasawwaru fil akli adamuh. Jumpa depan nantilah. Dia sikit nak sebut dua sudut bahasa yang berbeza. Dengan itu kita boleh mengenal apa dalil dilalah lafaz yang menunjukkan ni hukum wajib akal ke wajib syarak. Sikit gitu. Ada bab kita dah bicara dulu, saya tak panjangkan dia. Habis situ. Jadi yang tu adalah wajib furu'i. Bermula hukum akal itu, okey. Habis dah kita bicara bab wajib furu'i ni. Lanjutan dia pergi tengok fiqh lah. Yang tu dia menyambil aja, juga nak menyindir kita. Apa dia? Ataupun bahasanya nak menyambilkan tu, nak menunjukkan bila dia fardu ain wajib belajar, tak belajar dia berdosa, buat dapat pahala, pergi belajar. Tambah pula benda yang berkaitan atas kita yang sedang sekarang ni berlaku, kita tak ada pengetahuan dengan dia. Kaedah dia belajar dulu, faham, baru boleh masuk untuk bicara bab-bab atau buat sesuatu yang kita nak masuk, nak berniaga ke dapur ke apa ke. Mengaji al-ilmu, prinsip dia al-ilmu qabla al-amal. Satu hal. Atau kita nak bicara ni bab tauhid, alat besar dia akal. Dan akal tu benda pula yang dia sebut ni benda yang memang dah muafakat dengan akal, dengan dalil-dalil nakal. Muafakat akal dan nakal tu, jadi alat besar untuk faham muafakat akal dan nakal tu antaranya akal. Jadi nak belajar sikit, nak faham apakah dikata hukum akal. Bermula hukum akal itu terbagi atas 3 bahagi. Jumpa situ nanti insya-Allah. Jadi kita belajar malam ni sekali lalulah. Wajib furu' ni maksudnya fardu ain furu' ni ada yang zati, ada aridi. Ada yang asal-asal memang dah wajib. Ada yang asal tak wajib tapi dia jadi wajib disebabkan ada sebab-sebab yang menyebabkan jadi wajib, ataupun ada benda rukhsah menyebabkan bertukarnya hukum asal tu kepada satu hukum yang lain. Macam babi asal haram boleh bertukar jadi wajib makan babi kerana nak pelihara nyawa. Macam mana asal rokok haram boleh merokok kalau dengan sebab tak merokok tu boleh menyebabkan tercabut nyawa. Itu mudah aja faham ni sebenarnya. Soal kalau ada situ. Kalau tak makan tu, cuma kalau tak makan tu mati tak mati? Kalau mati berdosa. Pasal apa berdosa? Pasal dalam bab jaga nyawa, makan tu dia tak jadi mudarat macam bab jaga akidah. Bab akidah ada kita belajar bab dulu kan. Bab akidah ni kalau diancam pada kita, are you Muslim? Yes. If you see you are Muslim, I kill you. I blast your head.
Macam mana? You say you are Christian, you are free. Macam mana? Memang dia belah semua. Kemana siapa mengaku, puff, dia bagi. Pilihan antara dua. Mengaku sebagai Kristian, hati tetap ada bab kita bicara bab tu. Ataupun macam mana? Tak akan ubah kita, bercakap pun tidak. Pasal apa? Daripada aku hidup jadi bangsat je, buat apa? Biar aku mati, pertahan iman. Boleh? Bab iman okey. Jadi. Tapi bab makan untuk pelihara nyawa. Pasal apa? Makan benda macam tu tak jadi mudarat macam mana bab mudarat akidah. Akidah pun kalau makan pun memang bab makan pun yang saya sebut. Makan pun macam mana? Jangan ada seronok sikit pun makan babi. Kalau sekalipun makan babi sedap rupanya babi ni ya. Kau jangan buat pasal gitu. Jatuh hati pula, teringat pula satu hari nanti aku nak makan babi pula sekali lagi. Ini babi mana ni ya? Pahaman macam ni ya. Jangan jadi silap itu. Yang ni yang kata ada bahaya juga buat dosa tu. Macam mana pun dia tak kata tak makan dengan sebab tu mati, berdosa. Cuma iman tak tercabut lah. Tapi buat dosa lah pasal apa? Sepatutnya kena jaga nyawa. Dengan sebab makan benda haram tu boleh pelihara nyawa. Tapi dia tak jaga nyawa tu, pasal dia sanggup mati lagi daripada makan babi. Kaedahnya diharuskan, bahkan jadi wajib untuk pelihara nyawa tu makan babi. Okey, lalu gitulah. Lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika